kepungan penuh rejim Israel ke atas Gaza bercanggah undang-undang antarabangsa. Demikian situasi semasa Semenanjung Gaza susulan serangan udara berterusan rejim Zionis pada hari ketiga selepas pejuang Hamas membuat serangan mengejut ke atas Israel pada Sabtu lalu. Pejuang Hamas dan tentera Israel berterusan saling berbalas serangan. Ekoran itu, angka korban rakyat Palestin terus meningkat kepada lebih 700 orang, dengan 143 merupakan kanak-kanak dan 105 wanita. Manakala hampir 4,000 mangsa turut cedera. Perkara itu diumum Kementerian Kesihatan di wilayah Palestin. Di pihak Israel pula, jumlah korban turut bertambah kepada lebih 800 nyawa. Jurucakapnya memberitahu lebih 2,600 orang cedera selain mendakwa 150 orang menjadi tahanan Hamas. Dalam pada itu, Iran menegaskan pihaknya tidak terlibat dengan serangan mengejut Hamas ke atas Israel Sabtu lalu. Pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei menafikan pelibatan Iran dalam serangan terbabit meskipun memberi sokongan penuh kepada pejuang Hamas. Tegasnya, penyokong rejim Israel dan beberapa pihak lain menyebarkan maklumat palsu tersebut sejak beberapa hari lalu. Pengepungan penuh rejim Israel ke atas Semenanjung Gaza sama sekali bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Menurut Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, tindakan itu mengakibatkan orang awam tidak mendapat mengakses keperluan asas demi kelangsungan hidup. Beliau turut menggesa kedua-dua pihak untuk menghentikan serangan balas serta-merta. Sejak tercetus konflik, lebih 187,000 rakyat Palestin hilang tempat tinggal ekoran serangan udara berterusan di wilayah Gaza. Sebelum ini, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memberitahu Israel akan melaksanakan kepungan penuh ke atas Gaza pada Isnin. Ini bermakna tiada bekalan makanan, elektrik dan minyak akan dibekalkan ke wilayah bergolak tersebut. Sementara itu, WHO turut menggesa koridor kemanusiaan ditubuhkan susulan kepungan penuh tentera Israel. Serangan udara yang terus membedil wilayah Gaza mengakibatkan orang awam kekurangan bekalan perubatan di hospital, terutamanya mereka yang terkesan dengan serangan udara rejim Zionis. Jurucakapnya, Tariq Jasarevic, menegaskan kemudahan dan bekalan perubatan perlu terus disalurkan dan menggesa keganasan dihentikan segera. Sementara itu, Turki menyelar tindakan rejim Israel yang berterusan menyerang orang awam dalam pertempuran dengan Hamas. Presidennya Recep Tayyip Erdogan turut menggesa kedua-dua pihak untuk menghormati etika peperangan. Jelasnya, beliau telah menghubungi Presiden Israel Isaac Herzog. Melalui panggilan telefon itu, Erdogan menegaskan diskriminasi dan layanan tidak baik berterusan terhadap penduduk Gaza hanya akan memburukkan lagi keadaan. Justru beliau menggesa serangan terhadap orang awam dihentikan serta-merta. Erdogan turut mengulangi kesediaan untuk menjadi orang tengah bagi menamatkan keganasan yang berlaku. Malaysia sekali lagi menegaskan pendiriannya terus bersama perjuangan rakyat Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim solidariti dikongsikannya menerusi pertemuan dengan beberapa badan bukan kerajaan NGO di Parlimen hari ini. Kerajaan juga dalam usaha mengadakan perbincangan dengan pemimpin dunia Islam bagi mencari solusi terbaik untuk meredakan ketegangan di bumi Palestin, sekaligus membolehkan bantuan kemanusiaan dan perubatan dibawa masuk. Dalam pertemuan itu juga, NGO menyatakan hasrat untuk mengadakan himpunan mega sejuta ummah pembela Palestin bagi mengumpul dana dan mengangkat suara rakyat Palestin yang ditindas Zionis tanpa henti di Gaza. Semalam, Kerajaan Malaysia turut menyalur dana RM1 juta kepada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin susulan konflik di Semenanjung Gaza.
Sementara itu, di New York, kumpulan penyokong Palestin berkumpul dan berarak sebagai tanda solidariti terhadap penduduk yang ditindas Zionis sejak sekian lama. Situasi di Palestin yang memuncak telah menyebabkan komuniti antarabangsa turut serta sebagai usaha mempertahankan kedaulatan Palestin selain mendesak peperangan dihentikan bagi mengelak lebih ramai mereka yang tidak berdosa terkorban. Protes sama turut diadakan di Indonesia. Ucapan umum diadakan di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat di Jakarta bagi menentang kekejaman rejim Israel. Sekurang-kurangnya 42 orang maut selepas tebing tasik glasier pecah sehingga mencetuskan banjir kilat di Himalaya, India. Menurut pegawai kerajaan, pasukan penyelamat ketika ini masih meneruskan operasi bagi mencari hampir 150 orang yang masih hilang. Berdasarkan video dan gambar yang dirakam pada 4 Oktober lepas, hujan lebat berterusan mengakibatkan air tasik melimpah keluar sekaligus mencetuskan bencana banjir. Susulan itu, jalan raya dipenuhi lumpur dan batu sehingga laluan terpaksa ditutup selain kenderaan juga tersangkut. Menurut Jabatan Cuaca, wilayah Sikkim menerima hujan lebih 2 kali ganda paras normal dalam tempoh 5 hari bulan ini. Ia menjadikan banjir lebih teruk dari bencana pada 1968 di mana dianggar 1,000 orang maut. Sebuah pesawat ringan terhempas di kawasan luar bandar The New South Wales, Australia pada Jumaat. Ekoran itu, juruterbang dan 3 kanak-kanak dalam pesawat tersebut disahkan maut dalam nahas terbabit. Dalam kejadian, pesawat itu berlepas dari Canberra sebelum terhempas kira-kira pukul 3 petang waktu tempatan. Anggota bomba dikejarkan ke lokasi kejadian. Sejurus perkhidmatan kecemasan menerima laporan insiden. Namun tiada mangsa dilaporkan selamat. Biro Keselamatan Pengangkutan Australia berkata pihaknya memulakan kertas siasatan bagi menyiasat punca nahas. Tiada rakyat Malaysia terlibat dalam gempa bumi yang melanda wilayah Herat di Afghanistan pada Sabtu. Perkara itu disahkan Kementerian Luar menerusi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Menerusi satu kenyataan, Malaysia turut menzahirkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan serta rakyat Afghanistan yang terjejas susulan gempa bumi tersebut. Buat masa ini, urusan rakyat Malaysia di sana dikendali Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Justru rakyat Malaysia yang memerlukan sebarang bantuan boleh berhubung terus dengan Suruhanjaya berkenaan. Dalam siri gempa bumi di Afghanistan, lebih 11,000 mangsa terjejas manakala 2,500 dilaporkan maut. Cubaan serangan bom di hadapan Kementerian Dalam Negeri di Ankara, Turki gagal selepas salah seorang dari 2 suspek terbunuh dalam letupan terbabit pada Ahad. Seorang lagi suspek turut dibunuh oleh pihak polis tempatan semasa kejadian. Presiden Erdogan memberitahu ini merupakan serangan pengganas pertama di negara itu dalam tempoh beberapa tahun yang dilihat cuba mengancam keamanan dan keselamatan rakyat. Insiden tersebut turut mengakibatkan 2 polis cedera. Susulan kemarau yang menjejaskan bekalan air di Bolivia. Lebih 300 orang berarak ke dataran perhampiran empangan Inca Shasha di Bandar La Paz untuk berdoa memohon hujan. La Paz merupakan bandar terbesar di negara itu dengan penduduk kira-kira 2 juta orang. Menurut Syarikat Air Bolivia, 10 takungan yang membekalkan keperluan air di bandar berkenaan ketika ini hanya mempunyai bekalan untuk 135 hari. Dan bekalan itu dijangka mencukupi hingga Februari tahun depan. Meskipun ramalan cuaca menjangkakan musim hujan akan berlaku pada Disember, namun ramalan semasa tidak menunjukkan tanda untuk hujan. Agensi Meteorologi Negara memaklumkan hujan sedikit dijangka berlaku berikutan fenomena cuaca yang dikenali El Nino. Pemanasan suhu permukaan air di timur dan tengah lautan Pasifik dikaitkan dengan keadaan cuaca yang melampau.
Nepal dan China terus komited perkukuh hubungan dua hala dalam memajukan kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Nepal Pushpa Kamal Dahal Prachanda memberitahu meskipun berdepan pelbagai cabaran antarabangsa, namun hubungan diplomatik yang sedia terjalin sejak 1955 terus utuh. Ini kerana kedua-dua negara saling hormat-menghormati antara satu sama lain dalam usaha meningkatkan perpaduan dan sokongan serta menjalin kerjasama menang-menang. Juga menjadi contoh hubungan persahabatan antarabangsa yang baik walaupun mengamalkan sistem sosial yang berbeza. Pada 2017, China dan Nepal menandatangani MOU mengenai kerjasama di bawah inisiatif The Belt and the Road sekaligus memperkukuhkan lagi kerjasama dua hala. Hasil positif turut dicapai apabila sambungan rangkaian Trans-Himalaya berjaya direalisasikan. Kesepakatan tersebut dipersetujui Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan bersama Prakanda di Beijing pada Sabtu. Baik, kita mulakan dengan berita gembira dari Kuwait. Pemain wanita negara Natasha Muhammad Roslan menamatkan kemarau 12 tahun Malaysia selepas memenangi pingat emas acara individu di Kejohanan Bowling Dunia di sana pada Isnin. Pemain berusia 27 tahun itu mengenepikan cabaran rakan senegara Cindy Jane dengan keputusan 2-1. Natasha tampil meyakinkan pada perlawanan pertama dengan catatan 259 jatuhan pin untuk mengatasi Jane yang melakukan 194 jatuhan pin. Jane kemudian bangkit di perlawanan kedua dengan melakukan 238 jatuhan pin berbalas 162. Kegembiraan itu bagaimanapun terhenti selepas Natasha kembali memperkemas balingannya pada aksi penentuan untuk menang 185 berbalas 165. Kali terakhir Malaysia meraih pingat emas acara itu adalah menerusi Jacqueline Sijor pada 2011 di Hong Kong. Serius untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Arab Saudi mengatur langkah seterusnya dengan menghantar surat kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA pada Isnin. Negara itu menyatakan minat selepas FIFA mengumumkan hanya pembida dari Asia dan Oseania sahaja akan dipertimbangkan untuk edisi 2034. Arab Saudi yang membuat pelaburan besar dalam bola sepak mereka sepanjang 12 bulan lalu pada awalnya mahu membida untuk edisi 2030. Namun perancangan itu dibatalkan. Terdahulu Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi SAFF menyatakan lebih 70 ahli Persatuan FIFA telah menyatakan sokongan masing-masing. Paparan itu mengakhiri berita dunia. Saya Budishta Hanafi, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuh Harapan. Selamat malam.